Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memilih kita untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melihat ramai di kalangan mereka yang berada di sekeliling kita, sama ada sanak saudara ataupun rakan taulan kita, yang tidak diberi kesempatan untuk berada dalam bulan ini kerana mereka terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara berkaitan dengan bulan Ramadan, pastinya kita tidak akan terlepas daripada menyentuh ayat yang sangat berkait rapat dan sinonim dengan bulan Ramadan, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas, apabila kita teliti, apabila kita memerhati kepada ayat ini, ia ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada manusia, iaitu menggunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan ya ayyuhal insan ataupun ya ayyuhan nas dengan maksud wahai manusia. Kenapakah begitu? Ini kerana orang yang mempunyai iman dalam hati, iaitu at-tasdiq biqalbi, ada keyakinan dalam hati sajalah yang mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersoal dan tanpa sebarang keraguan. Mereka akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka sedar bahawa ini adalah suatu perkara yang halal sebelumnya. Seperti mana makan dan minum adalah perkara halal sebelum daripada masuk bulan Ramadan. Dan begitu juga hubungan suami isteri juga adalah suatu yang halal, tetapi diharamkan pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi bagi orang yang ada keyakinan, kekuatan akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mempunyai sebarang masalah, sebarang keraguan lagi untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Dan seterusnya, ayat ini diiringi dengan kata persoalan fardu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan kepada umat yang sebelum daripada kamu.
Di sini Allah Ta'ala ingin menjelaskan bahawa ibadat puasa ini bukanlah suatu ibadat yang baru. Bahkan suatu ibadat yang pernah difardukan, diwajibkan kepada umat ataupun kepada manusia yang sebelum daripada kita. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menggandingkan antara persoalan akidah, itu ya ayyuhallazina amanu, dengan amal, iaitu kefarduan puasa. Jadi dalam Islam, akidah dan syariat adalah suatu yang sering digandingkan dan tidak boleh dileraikan, tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Dan ayat ini berakhir dengan kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam bahasa Arab, la'alla ini dengan maksud litaraji, iaitu suatu pengharapan. Suatu pengharapan yang tidak mustahil untuk dicapai. Justru Ramadan ini bukanlah suatu perkara yang mustahil. Ketakwaan itu bukanlah suatu perkara yang mustahil untuk dicapai oleh setiap manusia. Kerana mereka akan mencapai, mereka akan mendapat ketakwaan ini sekiranya mereka bekerja bersungguh-sungguh. Mereka beramal bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala mementingkan hamba-Nya untuk mencapai darjat takwa ini? Ini kerana apabila seorang itu berada pada tingkat takwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan syurga kepadanya. Iaitu syurga dah berada dalam tangannya, dalam genggamannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Maksudnya, bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia supaya bersegera melaksanakan amal kebajikan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita ni bertangguh-tangguh. Tak nak kita ni bermain-main, tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebajikan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengurniakan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Dan dalam ayat seterusnya Allah menjelaskan bentuk amal kebaikan yang dapat membawa seorang ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sifat orang-orang yang bertakwa ini apakah dia? Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra, iaitu orang yang menginfak, yang menderma hartanya pada masa senang dan susah. Jadi kita hendaklah menjadi diri kita ini sebagai seorang yang pemurah, yang mudah untuk menyumbang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah hanya menyumbang pada saat kita senang sahaja. Di saat kita susah juga, kita perlu juga menderma harta kita, wang ringgit kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat yang kedua, iaitu sifat orang yang bertakwa yang kedua, iaitu wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita hendaklah menjadi orang yang pemaaf. Kita hendaklah menahan kemarahan kita, menyekat kemarahan kita. Memanglah sifat marah ni ada dalam diri setiap orang, tapi kita mampu untuk mengekang sifat kemarahan ini dan
hendaklah kita mencorak diri kita menjadi seorang yang pemaaf. Dan sifat yang terakhir iaitu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang apabila melakukan sesuatu perbuatan keji ataupun dia menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, iaitu memohon ampun kepada Allah. Jadi apabila kita ni sedar kita banyak melakukan kesalahan ataupun perkara-perkara yang leka sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini, maka kita hendaklah bersegera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Dan apabila kita mempunyai sifat-sifat ini, insya-Allah kita akan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.